الحمد لله القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengikut segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, supaya kita memperoleh keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, beberapa hari lagi kita akan melangkah ke bulan yang baru, iaitu bulan Zulhijjah. Dan tidak berapa lama lagi kita akan merayakan hari yang agung, iaitu hari raya Aidil Adha. Sebahagian daripada umat Islam akan berada di tanah suci untuk mengerjakan ibadah haji. Begitu juga di kalangan kita, ada jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang akan juga berada di sana untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sebahagian besar lain akan kekal berada di tanah air dan bersama-sama merayakan hari raya Aidil Adha dengan mengerjakan ibadah korban. Bersempena dengan ibadah korban itu, maka pada hari ini khatib membawakan tajuk ibadah korban, simbol ketaatan kepada Allah. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadah korban yang disebut sebagai udhiyah ialah penyembelihan haiwan ternakan, tidak lain dan tidak bukan untuk mendampingkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ia dilakukan bermula pada 10 Zulhijjah hingga sebelum masuk matahari pada 13 Zulhijjah. Ibadah korban berperanan sebagai platform atau cara bagi seseorang untuk menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Ia juga merupakan sebahagian daripada syiar Islam dan sebagai tanda ketakwaan hati dan kehambaan orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 32 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang-orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, keutamaan ibadah korban boleh dilihat di dalam beberapa hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Daripada hadis ini dapat kita fahami bahawa amalan menginfakkan harta untuk melaksanakan ibadah korban
adalah suatu amalan yang sangat baik. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pensyariatan ibadah korban ada disebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Sesungguhnya orang yang bencikan kamu, dialah yang terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diingininya. Mengikut sunnah, kelebihan berkorban ialah titisan darah korban yang pertama merupakan pengampunan bagi dosa-dosa yang lalu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yang bermaksud, wahai Fatimah, pergilah ke tempat penyembelihan korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu merupakan pengampunan bagimu di atas dosa-dosamu yang lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian juga bagi setiap helai rambut dan bagi setiap helai bulu binatang yang dikorbankan ada kebajikannya. Darah korban yang tumpah ke bumi akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bersama kukunya dan bersama bulu-bulunya, dan Allah memberi pahala korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hukum mengerjakan ibadah korban ialah sunat muakkad. Walau bagaimanapun hukumnya boleh bertukar menjadi wajib jika korban itu diniatkan sebagai nazar. Sekali lagi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'." Sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana dimaklumkan bahawa penyembelihan binatang korban ini hanya datang setahun sahaja sekali. Oleh itu, jika kita berkemampuan, janganlah dilepaskan peluang keemasan ini demi mengharapkan ganjaran dan redha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menyemarakkan syiar Islam ini dengan azam selagi hayat di kandung badan. Marilah kita jadikan Aidil Adha tahun ini lebih meriah dengan menginfakkan harta yang dianugerahkan kepada kita. Hadirin dirahmati Allah, amalan berkorban ini dapat mengekalkan ingatan kita kepada sejarah 3 orang manusia yang agung, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar sebagai isteri dan ibu, dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Begitulah Allah memberi pahala sebagai balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar pahala,
tetapi Allah melepaskan daripada kesusahan dan kedukaan dengan dikurniakan zibhin azim, iaitu seekor binatang sembelihan yang besar, sebagaimana dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 105 hingga 107. Qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih satu-satu puteranya itu memaparkan kekuatan iman dan keteguhan mental Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat kental. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini hendaklah diterapkan di dalam semua tindak tanduk individu ke arah membina ummah yang berwibawa. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadah korban ini sebenarnya membawa elemen kesatuan ummah. Bermula daripada unsur perkongsian binatang sembelihan dengan pembahagian tertentu, kemudian dilaksanakan secara bergotong royong, dan kemudian diagihkan kepada fakir miskin, saudara mara, kepada sahabat handai dan jiran tetangga. Ini semua melahirkan sifat kebersamaan dan sifat cakna, persaudaraan yang semakin erat dan merapat, yang kukuh dan prihatin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Oleh demikian, setiap individu hendaklah sedia berkorban untuk mempertingkatkan kualiti dirinya, mempertingkatkan kualiti organisasinya, masyarakatnya dan negaranya, dengan mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan peribadi. Berkorban dunianya untuk agama Islam dan umatnya, kerana tanpa pengorbanan janganlah diharapkan datangnya kejayaan dan kebahagiaan hidup. Mengorbankan sifat amarahnya, mengorbankan nafsu lidahnya dan perbuatannya untuk menyelamatkan diri daripada terjebak dengan fitnah dan perbalahan, mengorbankan masa lapang dengan mengisinya dengan ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmu Islam, dan juga melakukan amalan salih. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa amalan penyembelihan binatang korban adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam yang rela menginfakkan harta untuk menyertai ibadah korban membuktikan simbol kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan falsafah dan inti ibadah korban sebagai pendorong kepada kesatuan ummah untuk negara yang lebih sejahtera, aman dan juga makmur. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berkorban untuk menyelamatkan dirinya dan diri orang lain daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada azab api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekal-bekallah kamu sekalian, dan takwa ialah sebaik-baik bekalan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini merupakan hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita kepada Allah, sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya setiap lafaz selawat yang kita lafazkan tidaklah berlalu dengan sia-sia, kerana Allah Subhanahu taala juga membalas setiap selawat kita dengan selawat ke atas diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami ya Allah antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan yang khianat, serta jauhkan kami daripada termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, yang menyatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba
والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.